Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu kelas kita pada pagi ini dengan suratul Fatihah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada pagi 7 Ramadan pada hari ini. Alhamdulillah. Masya Allah, sekejap sahaja kita melalui Ramadan ni. Dah 7 hari, hari ke-7 Ramadan, hari ke-7 kita berpuasa. Alhamdulillah. Yang kita raikan Cik Ayat Ibrahim sebagai speaker kita ataupun penyampai kita pada pagi ini. Dan yang saya tidak lupa juga kepada semua tuan-tuan, puan-puan, haji, hajah, ibu, ayah yang sedang menonton di Facebook Live Mutiara Tadabbur. Alhamdulillah. Boleh semua kongsikan ke bagaimana Ramadan pada tahun ini? Dah 7 hari Ramadan ni, mungkin boleh kongsikan di ruangan komen insya-Allah bagaimana Ramadan anda. Jemput insya-Allah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk kita lalui Ramadan ni dah 7 hari, hari ke-7 hari ni. Dan kita pastinya ada naik turun dalam ibadah kita, dalam bacaan Al-Quran kita pada waktu Ramadan. Tapi yang terbaik adalah apabila kita sedar bahawa kita terbuat kesilapan ataupun kita sedar bahawa kita tidak perform sehabis baik dalam Ramadan, kita terus bangkit untuk kita ubah diri kita, untuk kita improve diri kita, kan. Bukannya kita rasa semalam tak sempatlah baca satu juzuk, kan. Hari ini bermalas-malasan, tidak segera bangkit. Itu tidak sepatutnya lah untuk kehidupan seorang Muslim. Sebab seorang Muslim ni dia akan sentiasa nak improve diri dia. Kalau semalam dia mungkin tak sempat solat tarawih, hari ni dia berazam, kan. Hari ni aku nak solat tarawih, kan. Aku nak baca Al-Quran dengan pemahaman Al-Quran, bukan sekadar baca. Ada ayat yang aku tadabbur pada hari ini, kan. Jadi moga-moga Ramadan ni mendidik kita untuk kita sentiasa improve diri, kan. Setiap hari kita lalui dalam bulan Ramadan, moga-moga ada sesuatu penambahan dari sudut amalan dan penghayatan amalan tersebut dalam kehidupan kita, kan, insya-Allah. Dan tahniah juga ibu-ibu yang berusaha, berusaha bermujahadah bawa anak-anak ke masjid, ibu ayah semua bawa anak-anak ke masjid untuk solat sama-sama, kan. Alhamdulillah sekarang banyak dah masjid-masjid yang mesra kanak-kanak. Alhamdulillah, kan. Seperti di Bangi ni ada beberapa masjid yang menyediakan nursery waktu Ramadan. Masya Allah, sangat seronok kita, kan, sebagai ibu bapa ni. Apabila nak solat tu kita boleh letak anak kita dekat nursery tersebut, kan, dan ada penjaga pula di situ, kan. So kita boleh solat dengan tenang, alhamdulillah. Cuma kita doakanlah semoga anak kita selamatlah berada di bawah jagaan nursery tersebut, insya-Allah, okay? Okey, alhamdulillah. Ya, betul, Tuan Fazli, masya-Allah, terlalu pantas masa berlalu. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustazah diberikan rezeki masa untuk ulang kaji tadabbur juz amma dan baca Al-Quran setiap kali lepas solat. Alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada yang komen di ruangan komen. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama kupas, sama-sama kita mendengar kupasan daripada Cik Ayat Ibrahim, insya-Allah, tentang diet dalam Al-Quran. Kan? Apa maksud diet tu, kan? Diet, sebab kita kalau biasa kita orang Melayu kita ni, aku nak diet lah hari ni. Diet maksud orang Melayu tu macam diet nak kurus macam tu, kan. Tapi sebenarnya macam mana pengertian sebenar diet dan sebagainya, insya-Allah kita akan dengar hari ni. Dan bagaimana Al-Quran menggariskan tentang pemakanan dalam Al-Quran, bagaimana kita disuruh perintah untuk makan tu, bagaimana adabnya dan sebagainya, kita akan tengok pada hari ini. Okey, bersama-sama kita Cik Ayat Ibrahim. Mungkin ada yang dah kenal Cik Ayat Ibrahim, pernah menulis buku juga. Alhamdulillah. Nama penuh beliau Cik Ayat Ibrahim, sarjana muda dietetik di UIA kan. Alhamdulillah.
Seterusnya menyambung sarjana pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Dan sekarang Cik Ayat Ibrahim sedang sambung pengajian PhD. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Allah mudahkan beliau untuk menamatkan PhD. Ya, InsyaAllah. Dan Cik Ayat Ibrahim merupakan penulis buku Tadabbur Al-Fatihah. Okay, Tuhan Mahu Berbicara Denganku. Okay. Boleh dapatkan buku ni. Di Shopee pun ada. Okay. Di bookstore dan sebagainya insyaAllah. Dan sekarang sedang ambil diploma Ta'limul Quran di English, in English, Ta'limul Quran in English, anjuran Al-Huda Institute. Alhamdulillah. Jadi dan kalau semua follow Facebook Cik Ayat Ibrahim, beliau banyak berkongsi tentang refleksi Al-Quran. Dan insyaAllah akan datang buku terbaru beliau tentang diet, tentang berdamai dengan diet ni, insyaAllah akan terbit pada bulan Mei nanti, insyaAllah. Mutiara Tadabbur cubalah untuk mempromosikan insyaAllah juga buku Cik Ayat Ibrahim lepas ni insyaAllah. Okey, tanpa melengahkan masa, kita dah 10-6 minit. Saya serahkan kepada Cik Ayat Ibrahim insyaAllah sekitar sejam ataupun sejam setengah macam tu. Tengoklah atas masa. Dan kepada peserta yang dah mendaftar, yang dah masuk grup Telegram, nota dikongsikan dalam grup Telegram. Okay, itu adalah kelebihan sesiapa yang mendaftar untuk program kita My Tadabbur Time. Jadi kalau siapa yang belum daftar, mungkin boleh pergi ke Telegram My Tadabbur Time ataupun scroll di bawah sikit kan, page Mutiara Tadabbur tu, ada link untuk daftar program My Tadabbur Time. Kenapa perlu daftar? Kerana kami akan berikan link rakaman di dalam grup dan nota juga kami berikan di dalam grup insya-Allah. Jadi dan para peserta akan dapat notifikasi setiap kali sesi. Sebab mungkin kita akan terlupa kan, ada 9 sesi semuanya My Tadabbur Time. Jadi mungkin terlupa kan. Jadi kami hantar notifikasi kepada semua yang mendaftar insya-Allah. Jadi kalau anda mendaftar, jangan risau, insya-Allah sebelum program kita akan hantar notifikasi reminder supaya anda boleh join insya-Allah pada waktu tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Cik Ayat Ibrahim. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Nikmatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Izinkan saya kongsikan slide dulu ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Ya, Alhamdulillah diberi kesempatan untuk berada pada pagi ini berkongsi sedikit sebanyak informasi mengenai diet berdasarkan beberapa ayat-ayat kajian dalam Al-Quran insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah saya akan kongsikan lebih kurang 3 perkara. Kita akan memulakan dengan melihat sejarah perintah makan yang pertama dalam Al-Quran, iaitu mengenai sejarah Nabi Adam AS. Dan kemudian kita telusuri ayat-ayat perintah makan kepada anak-anak Nabi Adam AS, iaitu kita lah. Dan yang terakhir kita akan cuba merungkai beberapa ataupun kita melihat aspek nilai yang Allah SWT tekankan berkaitan dengan tabiat makan itu sendiri dalam Al-Quran. Okay, jadi memulakan dengan perintah makan yang pertama. Jadi sedikit latar belakang yang saya nak kongsikan sebelum kita masuk kepada ayat-ayat kajian, iaitu dalam surah Al-A'raf lah. Kita akan lihat surah Al-A'raf bermula daripada ayat ke-19. Jadi dalam Al-Quran ni sebenarnya ada beberapa surah yang menceritakan ataupun mengkhabarkan kepada kita apa yang berlakulah pada ketika Nabi Adam AS diciptakan, apa dialog apa yang berlaku di sana, dan antara perkara penting yang kita nak garap adalah mengenai hadirnya syaitan. Sejauh mana kita mengimani syaitan itu sebagai musuh dan bertindak. Kita bersikap menjadikan syaitan itu musuh sendiri. Jadi yang tu antara poin penting lah yang kita cuba nak dapatkan daripada sejarah Nabi Adam AS ni. Okay. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Dan Allah berfirman,
hai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di syurga. Di sini Allah memerintahkan Nabi Adam AS untuk membawa isterinya untuk menikmati apa yang ada dalam syurga. Fakula min haitsu syi'tuma. Serta makanlah olehmu berdua di mana sahaja yang kamu sukai. Jadi bila masuk dalam syurga tu boleh nikmati semua benda, dan nanti kita akan lihat apakah satu sahaja perkara yang dilarang, iaitu wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita boleh bayangkan dekat dalam syurga tu semua dibenarkan, boleh makan apa-apa sahaja dalam syurga melainkan satu, iaitu satu pokok, asy-syajarah. Allah Subhanahu Wa Taala tak menyebut nama pokok tu. Dan kita akan nampak nanti ada satu makhluk yang memberi nama kepada pokok tu. Dan sebenarnya nama tu pun tak penting, sebab yang penting adalah kita memahami bahawa di sana ada perintah dan larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada Nabi Adam AS dan Hawa. Dan antara perkara yang mungkin nak di-highlight di sini juga adalah mengenai bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi larangan itu sendiri. Allah menyatakan wala taqraba, jangan kamu berdua dekati. Dia bukannya jangan makan buah dari pokok itu, tapi jangan dekati. Bahkan mendekati itu sendiri pun dah dilarang. Dan kita nampak juga pada perintah-perintah Allah SWT yang kepada kita, larangan kepada kita, misalnya jangan dekati zina, jangan dekati fahsyak. Larangan tu sebenarnya dia macam ada satu boundaries yang mana kalau kita termasuk ataupun terjebak di dalamnya, sangat-sangat susah lah macam mana kita nak kawal nafsu daripada berterusan kan. Jadi untuk menjaga iman kita adalah jangan dekati perkara itu sendiri. Dan selain Allah Subhanahu Wa Taala memberi perintah dan larangan di sini, pada masa yang sama sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala juga mengenalkan Nabi Adam alaihissalam kepada syaitan. Yang ini kita akan nampak pada surah Toha lah, pada surah Toha ayat 117. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi isterimu. Maka sekali-kali janganlah sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari syurga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Jadi ini antara yang Allah SWT juga terangkan kepada Nabi Adam AS. Dan kita perhatikan apa yang berlaku seterusnya. Okay. Fawaswasa lahuma syaitan. Maka syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya. Kata kat sini waswasa. Waswasa adalah merujuk kepada hasutan, bisikan yang tenggelam timbul, yang bersembunyi, tak sedar. Fawaswasa lahuma syaitan. Dan kenapa syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya? Allah Subhanahu Wa Taala bongkarkan di sini, iaitu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup daripada mereka, iaitu auratnya. Okay. Syaitan dia nak merendahkan ataupun dia nak, Nabi Adam AS dimuliakan kan. Kita tahu kalau kita pelajari sejarah Nabi Adam AS, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam AS, dan iblis mengingkari, iblis tak nak kan. Dan betapa syaitan mahu merendahkan darjat manusia, Nabi Adam AS ni. Apa yang dia mahu lakukan adalah dia nak menampakkan aurat yang selama ni tertutup. Dan itu menjadi tujuan kenapa syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya. Selanjutnya kita akan nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membongkarkan, dirakamkan dialog, kata-kata iblis itu sendiri untuk memberi kita kesedaran bagaimana liciknya iblis ni menipu daya manusia.
Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam syurga. Ini antara contoh bisikan ataupun hasutan syaitan kepada Nabi Adam AS dan Hawa. Apa yang kita boleh nampak dari sini antaranya adalah antara taktik syaitan adalah dia membuat kita berburuk sangka kepada Tuhan. Kan? Seolah-olah syaitan nak memberi kita satu rasa yang Allah SWT tidak mengasihi kita, misalnya kat sini. Buruk sangka kepada Tuhan. Dan manusia ni sendiri kita ada sifat yang kita nak sesuatu yang kekal kan, kita nak nikmat tu kita nak selama-lamanya. Dan kita nampak juga pada ayat lain dalam surah Taha, Allah SWT menggambarkan macam mana iblis berkata-kata kepada Nabi Adam. Di dalam surah Taha, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, mahukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi yang menyebabkan hidup selama-lamanya dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi kat sini datang istilah syajaratil khuld, pohon khuldi. Kalau pernah dengar perkataan pokok khuldi. Jadi sebenarnya pohon khuldi ni adalah nama yang diberi oleh iblis. Tujuannya adalah untuk memberi gambaran kepada Nabi Adam AS bahawa apabila memakan buah daripada pohon ini akan abadi, akan selama-lamanya berada di syurga itulah. Dan kita ni kalau kita nak selama-lamanya, kita tak naklah contohnya kita hidup selama-lamanya, mestilah kita tak nak hidup selamanya dalam keadaan miskin kan, mestilah kita nak kaya kan. Dan itulah syaitan juga mengatakan dan kerajaan yang tidak akan binasa. Kan, kepemilikan yang tak akan binasa. Dan ni kita nampak kat sini hasutan ataupun bisikan syaitan itu berkali-kali. Maknanya dalam kisah ataupun dalam sejarah Nabi Adam AS itu sendiri, bukannya sekali sahaja syaitan berbisik kepada Nabi Adam AS lalu Adam AS tertipu ataupun terpedaya, tetapi benda ni berlaku berkali-kali. Dan apa yang berlaku seterusnya akhirnya fadallahuma bighurur. Dengan sebab itu dapatlah dia, yakni syaitan, menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan dengan tipu daya. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alaihimā min waraqil jannah. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun syurga. Jadi kalau kita ingat balik pada ayat sebelum kan, ayat ke-20 yang tak ingat. Tujuan syaitan untuk membisikkan tipu daya itu adalah supaya ternampak aurat Nabi Adam AS dan Hawa. Dia nak menjatuhkan maruah kan, nak menarik kehormatan manusia itu sendiri. Dan kat sini kita nampak berjayalah taktik syaitan tu kan, dan ternampaklah aurat. Lalu Nabi Adam AS dan Hawa segera menutupi auratnya dengan daun-daun di syurga. Kat sini juga kita melihat ataupun kita belajar sesuatu mengenai fitrah manusia, bahawa fitrah manusia melihat aurat itu sesuatu yang perlu ditutupi kan. Jadi automatik sahaja Nabi Adam AS dan Hawa menutupi aurat mereka ketika dinampakkan. Jadi kalau kita lihat pada zaman sekarang, bila mana ada manusia yang tanpa rasa malu kan, tak rasa segan untuk menampakkan auratnya, jadi sesuatu telah berlaku pada fitrahnya kan. Fitrahnya telah terkotori ataupun tercalar sehingga dia rasa tak malu untuk menampakkan auratnya, sedangkan manusia itu fitrahnya mahu menutup aurat. Okay, dan kemudian apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi Adam AS dan Hawa tentang apa yang telah dia perintahkan. Dan Masya Allah, kita pelajari di sini juga teladan Nabi Adam AS, iaitu apabila telah melakukan kesilapan, segera menyedari kesilapan dan segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyalahkan. Kalau kita fikirkan, boleh je kan Nabi Adam AS nak blame iblis ataupun syaitan yang menyebabkan dia tertipu ataupun termakan hasutan itu sendiri. Tapi kita pelajari teladan besar daripada Nabi Adam AS di sini adalah sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, kita seharusnya nak buat kesilapan tu satu perkara yang kita memang tak boleh lari kan, tetapi bersegeralah untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok doa popular Nabi Adam AS yang insya-Allah moga-moga kebanyakan kita dah menghafal dan mengamalkannya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiayai diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi dua perkara yang Nabi Adam AS dan Hawa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pengampunan, maghfirah dan rahmat. Jadi dua ini adalah dua perkara yang berbeza. Jadi kalau kita nak minta tu, kita minta dua-dua. Kita mahukan maghfirah dan kita mahukan rahmat juga. Maghfirah tu adalah pengampunan, kita nak ditutupi aib kita kan. Dan rahmat tu terkait dengan kasih sayang Allah, kebaikan dan pengharapan tidak lagi terjerumus dalam dosa yang sama pada masa akan datang. Itu antaranya tentang rahmat, dan kita mengharapkan inilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, especially dalam bulan Ramadan ni kan. Kita mengharapkan maghfirah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi kalau kita perhatikan secara rumusannya, flow apa yang berlaku kan, bermula dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu makanlah apa yang disukai dalam syurga dan jangan dekati pohon larangan. Nabi Adam AS mendengar firman-Nya. Kemudian apa yang berlaku? Syaitan membisikkan hasutan, waswasah berkali-kali sehingga mengakibatkan Nabi Adam AS dan Hawa digelincirkan syaitan mencicip buah daripada pohon larangan. Dan akhirnya Nabi Adam AS dan Hawa bertaubat dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka. Dan ini kita boleh nampak dalam surah Al-Baqarah lah. Dan sebelum turun, diperintahkan untuk turun ke bumi, Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu kita kata satu pesan lah kan, satu pesan kepada kita, termasuklah kita ni kan, tentang akan datangnya petunjuk. Dan barang siapa yang ikut petunjuk dia tak akan sesatlah. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, nescaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat kami dan mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini kalau kita bayangkan benda ini berlaku pada zaman Nabi Adam AS. Dan kemudian generasi demi generasi bertukar kan. Daripada kita ada Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, dan seterusnya lah sampai ke generasi kita, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Dan petunjuk itu keep on coming. Dan khusus kepada kita digunakan petunjuk melalui Al-Quran sebagai kitab terakhir. Dan itulah petunjuk. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kita berada pada bulan Ramadan yang padanya diturunkan petunjuk, itu Al-Quran. Okay. Jadi dengan latar belakang kisah ataupun sejarah Nabi Adam AS, cuba kita bertanya pula lah kepada kita. Kalau tadi kita tahu, oh Nabi Adam AS pun ada perintah dan ada larangan. Bagaimana pula dengan kita sebagai anak-anak Adam? Apakah perintah makan buat anak-anak Adam AS? Dalam Al-Quran ada beberapa, jadi yang saya kongsikan pada hari ini hanya fokus kepada dua lah. Tapi saya rasa mencakupi jugalah sebab yang pada perintah yang lain pun dia berkaitan juga makan halal dan tayyib, dan satu lagi adalah untuk tidak makan berlebihan. Jadi kita lihat dulu dalam surah Al-A'raf ayat 31. Sebenarnya ayat ni datang selepas sejak kisah Nabi Adam AS tadi. Kalau kisah Nabi Adam AS pada muka surat kedua surah Al-A'raf, perintahnya ada pada muka surat keempat surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jangan makan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan satu lagi perintah yang kita boleh perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi kalau saya nak ringkaskan keyword ataupun perintah dan larangan yang Allah berikan kepada kita, antaranya adalah yang pertama untuk makan dan minum. Dan apa yang nak dimakan dan apa yang nak diminum itu adalah perkara yang thayyibat, yang baik-baik. Larangannya pula adalah jangan berlebih-lebihan. Jadi makan yang baik-baik dan jangan berlebih-lebihan. Kita perhatikan satu persatu dahulu. Kita tengok dulu apa maksud thayyibat. Jadi kalau kat sini, menurut Al-Gharib Al-Asfahani, asal makna at-tayyib adalah sesuatu yang membuatkan anggota tubuh rasa nyaman dan dapat memberikan kenikmatan pada jiwa. Dan kata at-ta'amut tayyib yang bererti makanan yang baik, dalam hukum syariat adalah jenis makanan yang dibenarkan untuk dimakan sesuai kuantiti serta diambil dari tempat yang dibolehkan oleh syariat. Jadi termasuklah apa yang dimakan tu dari sumber yang halal kan dan dibenarkan. Jadi kalau saya perhatikan perhalusi dari sudut pandang seorang ahli dietetik kan ataupun nutritionist, bila kita cakap tentang makanan yang thayyib tu adalah makanan yang berfungsi, yang memberi manfaat kepada setiap organ tubuh badan kita, yang boleh menghasilkan memberi manfaat lah dan membuatkan setiap jasad kita berfungsi. Kalau kita tengok kat sini, kalau zat makanan tu kita boleh pecahkan kepada dua nutrisi makro, kan, makronutrien ataupun mikronutrien. Nutrisi mikro tu maksudnya kecil lah, kita perlukan dalam kuantiti yang sedikit tetapi dia sangat-sangat essential, sangat-sangat penting untuk fungsi setiap sel dalam badan kita. Kalau makro pula, kita memerlukannya dalam kuantiti yang besar dan memberi tenaga. Jadi kalau kita cakap makronutrien itu berkaitan dengan karbohidrat, protein dan lemak. Jadi kalau bila tengok nama-nama ni kan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, phytonutrients, agak-agaknya apa yang tergambar dalam fikiran? Mungkin ada yang tergambar supplements kan, sebab bahasa perkataan tu perkataan macam suplemen. Bila kita sebut vitamin, biasa kita terfikir suplemen lah kan. Tapi semua makanan ni sebenarnya ada dalam rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi kalau kita tanya dalam diri kita kan, mana yang lebih menarik untuk dinikmati? Suplemen makanan yang memberikan zat-zat tadi tu, ataupun makan nasi, makan ayam, kan, makan sayur, makan buah, mana yang lebih menarik untuk kita nikmati? Semestinya lah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kan.
Jadi jom kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan anak-anak Nabi Adam dengan memberikan kita rezeki yang baik-baik, masya-Allah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dengan rezeki melalui daripada rezeki itu sendiri. Kalau kita renungkan, kita dapat merasailah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita fikirkan dan kita renungkan, apa beza kita dengan haiwan lain kan? Kalau dari sudut status makhluk, kita makhluk, kucing pun makhluk juga. Kan? Tupai pun makhluk juga. Semua itu adalah makhluk. Tapi kita sebagai manusia dimuliakan, diberi amanah lah yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Dan dari sudut makanan pun sangat special kan. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kapasiti untuk berinovasi, berkreatif dengan sumber rezeki yang Dia kurniakan kepada kita. Masya Allah. Dan inilah kalau kita nak cakap tentang bila kita nak mengajar ataupun nak mengajar tentang makanan yang tayyib tu, adalah melalui makanan tu sendirilah. Kita tak cakap tentang vitamin. Okey, kena makan berapa banyak vitamin, kena makan berapa banyak mineral. Tapi kita akan fokus kepada kumpulan-kumpulan makanan. Sebab kumpulan makanan ni akan membuatkan setiap komponen yang saya sebut tadi tu, yang enam komponen zat makanan tadi mencukupi. Kalau setiap kumpulan makanan ni kita ambil lah dalam setiap hari. Kalau tengok kat sini, kalau dapat perhatikan daripada bawah ni, ada dua kumpulan makanan iaitu kumpulan sayur dan kumpulan buah. Naik atas terdiri daripada bijirin, biji-bijian, mi kan. Atas lagi sumber protein. Kategori daging lah. Ikan, ayam, lembu, telur dan kat situ juga ada susu juga. Jadi semua kumpulan ni apabila kita nikmati ataupun kita dapatkan dalam setiap hari akan bawa kepada konsep pemakanan seimbang lah yang akan membekalkan kita dengan kesemua nutrisi yang diperlukan badan. Kita perhatikan antaranya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ataupun Allah mengajar kita apakah sumber rezeki itu. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang dituai, macam beras kan. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Jadi kita boleh kata dari kategori buah lah kan. Dan ada lagi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita tentang warna. Jadi bila sebut dalam Quran maknanya signifikan. Bila Allah sebut dalam Quran tu maknanya penting untuk kita fahami tentang warna-warna pada tumbuh-tumbuhan ni. Jadi bila sebut tentang warna, especially kita cakap tentang tumbuhan lah, sumber-sumber tumbuhan ni, sebenarnya warna tu menggambarkan phytonutrients. Kalau perasan yang saya kongsikan pada awal slide tadi, salah satu komponen penting yang diperlukan kita adalah phytonutrients. Dan phytonutrients ni kalau tak silap kajian dah lebih 25,000 lah. Ataupun lebih lagi daripada tu setakat yang kita ketahui. Tapi kalau nak belajar benda tu memang tak habis belajar lah. Tapi kalau nak mudahnya adalah kenali sumber-sumber tu daripada warna. Jadi bagaimana kita nak aplikasikannya adalah kita variasikan warna. Contohnya kalau hari ni dah makan sayur warna purple lah, esok ambil lah sayur warna hijau. Lepas tu tulat ambil lah warna orange kan. Atau dalam sekali makan tu bila masak sayur tu kan gabungkan semua warna. Jadi itu yang kita boleh belajar daripada ayat ni lah. Kalau saya boleh kongsikan sebab setiap warna ni menggambarkan apakah kandungan phytonutrients yang ada dalamnya. Contohnya kalau cakap tentang merah kan.
Merah kat situ kita nampak apa? Buah apa, tomato. Tomato dia ada lycopene misalnya, kan? Ada buah delima. Kalau tengok selain daripada tu, contohnya orange. Orange biasa kita cakap tengok dekat carrot ataupun carrot lobak. Kat lobak ada apa? Dia ada beta carotene, kan? Bila makan akan jadi tukar kepada vitamin A. Dan selanjutnya lah warna biru, ungu, hitam, hijau, putih. Jadi semua tumbuh-tumbuhan tu, setiap warna tu dia sangat signifikan dari segi apakah kandungan phytonutrients yang diberikan kepada badan. Dan fungsinya pun sangat-sangat essential lah untuk, contohnya untuk kesihatan imuniti kita, untuk kesejahteraan otak, untuk kesihatan kulit, semua itulah. Jadi secara mudahnya adalah manfaatkan, variasikan warna dalam setiap menu masakan kita. Okay, ini tentang warna. Dan apa lagi yang Allah SWT berikan kepada kita? Dari kalau cakap tentang kategori daging ni kan. Dalam surah An-Nahl Allah menyatakan, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan daripada lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu lihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari dari kurnianya, dan supaya kamu bersyukur. Jadi kesedaran kita terhadap rezeki yang Allah SWT kurniakan kepada kita adalah untuk melahirkan kesyukuran, kan. Kalau kita memahami betapa signifikannya peranan ataupun fungsi setiap rezeki itu kepada kesihatan tubuh kita. Okay. Jadi yang tu seringkas tentang makan yang thayyibat, makanan yang baik, yang pure, yang bersih, kan. Kita lihat pula tentang larangannya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi antara definisi kita katakan tentang apa makna larangan ni adalah yang pertama, jangan berlebih-lebihan tu adalah di luar batasan halal. Jangan sampai kita masuk kepada makan makanan yang haram. Dan kedua dari segi kuantiti. Jangan makan secara berlebih-lebihan dalam kuantiti yang banyak. Jadi bagaimana kita nak memenuhi perintah ni, kan? Jadi sebenarnya dalam badan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita satu mekanisme lah. Bila badan memerlukan zat, dia akan lapar. Dan bila dah cukup, kita akan rasa kenyang, kan? Itu adalah satu cara untuk pastikan untuk tak makan berlebih-lebihan, kan? Bila dah kenyang tu berhentilah. Jadi antara hormon yang mempengaruhi respon berhenti makan ni adalah leptin dan ghrelin. Cumanya isunya sekarang, agak-agak ada tak antara kita yang rasa susah nak berhenti sebab tak dapat rasa kenyang tu. Tapi kalau tengok orang lain, tengok kita, tengok macam dah makan banyak tapi rasa kenyang tak ada. Jadi kalau itu berlaku, sebenarnya dah ada, kita kata, ketidakseimbangan lah dalam badan. Homeostasis tu dah tak berapa baik, ataupun hormon tu dia dah tak berapa sensitif, menyebabkan tak ada piawai, kan, tak sampai message tu. Walaupun dah makan berlebih-lebihan tapi tak dapat rasa kenyang tu. Jadi kalau untuk kategori yang ni, yang pertama sekali memang perlu dirawat lah, kan. Perlu perbaiki, perlu turunkan berat badan misalnya, sebab antara yang mempengaruhi kefungsian hormon ni adalah sel lemak. Sel lemak tu sendiri akan mengganggulah fungsi hormon leptin dan ghrelin ni sendiri. Jadi kalau berlaku masalah yang saya sebutkan tadi, kaedah lain yang kita boleh praktikan adalah dengan kawal portion makan tu sendiri. Walaupun tak rasa kenyang, tapi kita kawal dengan kuantiti tu. Antaranya boleh manfaatkan pinggan suku-suku separuh ni lah. Bila ambil nasi itu pastikan tak lebih suku separuh, penuhkan dengan sayur, kan? Dan lagi suku tu adalah lauk lah. Kita kata ikan, ayam ataupun telur, kan? Dan ada satu lagi cara, kalau yang mungkin kita kata lebih advance lah, yang tu dengan pengiraan kalori, dengan kita buat ukuran. Yang tu saya tak sertakan dalam slide ni lah. Jadi yang tu secara ringkas ni untuk kita memahami apakah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Dan cuba kita recall balik ketika mana
Nabi Adam AS diperintahkan untuk turun. Apakah pesan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Kat sini, turunlah kamu semuanya dari syurga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang ikut petunjukku, nescaya tak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak perlu mereka bersedih hati. Jadi poin yang pertama saya nak highlight tentang kepentingan petunjuk. Kalau tadi, kalau dalam kisah Nabi Adam AS, kita tahu, oh Nabi Adam AS dapat petunjuk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Adam AS. Dan sekarang saya dah dapat tak petunjuk? Saya dah tahu tak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada saya mengenai makan misalnya. Dan satu lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan pesan kepada kita, kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-27, yang ni ayat yang selepas kisah Nabi Adam AS tu sendiri, Allah mengingatkan kita, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga. Dia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak mampu melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi ini adalah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang syaitan tu ada, dan jangan sampai syaitan menipu kita sebagaimana dia telah menipu Nabi Adam AS. Jom kita perhatikan, kalau kita lihat yang ni adalah perintah Allah kepada Nabi Adam AS dan Hawa. Makanlah olehmu berdua di mana sahaja yang kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini. Dan kemudian apa yang syaitan membisikkan kepada Nabi Adam AS dan Hawa, iaitu Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga. Di dalam surah Al-A'raf. Dan satu lagi dalam surah Taha, hai Adam, mahukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Kita nampak pada satu bahagian ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dapat petunjuk, dapat tahu apa yang Allah perintahkan, dan kat situ ada syaitan. Syaitan akan sedaya upaya memesongkan orang-orang yang dah dapat petunjuk ni. Jadi kalau kita dapat petunjuk ni, kita jangan rasa senang. Maksudnya kita kena sentiasa berhati-hati sebab syaitan sentiasa ada. Jadi kita bawa kepada zaman kita pula, kita sendiri sebagai anak-anak Adam. Apakah perintah makan yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran? Iaitu makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Jadi mungkin saya nak tanya kepada tuan-tuan puan yang ada di sini kan. Agak boleh bayangkan tak ataupun boleh rangka tak agak-agaknya apa bisikan syaitan kepada kita khusus mengenai perintah makan ni. Kalau kat atas tu kita nampak bagaimana iblis menipu daya Nabi Adam AS dan Hawa. Sekarang cuba kita renungkan agak-agak apa yang iblis sampaikan kepada kita untuk membuatkan kita terpesong ataupun tidak mentaati perintah Allah ni kan. Okay, saya kongsikan kat sini. Contohnya lah kan, tak apa makan tak sihat ni, kan halal kan. Allah nak kamu nikmati rezeki kat dunia ni. Jadi kita pun makanlah yang tak thayyib, makan-makan yang tak elok kan. Sebab okey tak apa, ni halal misalnya kan. Ataupun kalau makan banyak, tak apa makan banyak-banyak, kalau tak makan membazir. Allah tak suka membazir. Kita kena hati-hati sebab syaitan tu dia datang dalam keadaan yang sangat halus kan, dan kita mungkin tak perasan pun. Dan moga-moga kita dilindungilah daripada bisikan syaitan ni. Okey. Kat sini saya cuba petakan apakah kita kata pilihan jalan yang ada. Yang pertama sekali kita mulakan dengan sama ada saya ni dah dengar tak wahyu.
dah tahu tak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada saya? Contohnya, kalau tidak, maknanya tak dapat petunjuk. Bila tak dapat petunjuk, kita akan berisiko sesat lah. Dan kalau sesat, apa tindakan? Makan makanan yang buruk kan, ataupun tidak thayyib, ataupun makan dan minum berlebih-lebihan. Yang tu keadaannya bila tak dengar wahyu. Dan saya stopkan proses tu kat situ dulu lah, sebab dia ada banyak proses lepas tu kita boleh bertaubat semua tu kan. Dan contoh sirat ataupun pilihan jalan yang lain, contohnya dah dengar wahyu. Contohnya semua yang hadir pada hari ini, alhamdulillah kita dah sama-sama dengar wahyu, dah tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Kan, dengar wahyu. So dapat petunjuk, dapat hidayah. Tapi ada syaitan. Syaitan tu sentiasa duduk kat jalan yang lurus kan, bersedia untuk menyesatkan kita bila tiba peluang yang terbaik. Bila syaitan jalan yang lurus, persoalan yang seterusnya sama ada saya ikut syaitan ataupun saya kekal mengimani apa yang Allah dah cakap dengan saya. Penuhi seruan Allah. Kalau ya, kita dapat kebenaran, dapat ar-rushd. Kan? Bila dapat kebenaran, boleh bertindak yang selarilah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada kita. Tapi bagaimana pula jalannya kalau kita dah dapat petunjuk dan syaitan pula berbisik kan? Tapi kita tak penuhi seruan Allah, lemah iman kepadanya. Kan? Yang dipesongkan syaitan. Dan akhirnya boleh juga kan melanggar perintah Allah tu. Jadi kita lihat kat sini, ini adalah kehidupan kita lah sebenarnya. Sebenarnya battle lah, ataupun peperangan kita dalam menghadapi syaitan ni memang berterusan. Dan sebab tu kita perlu untuk terus berpegang kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Jadi berkaitan dengan diagram ni, saya nak bawa kepada ayat-ayat Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Dari situ kita dapat petunjuk kan. Alkitab, Al-Quran tu memberikan kita petunjuk. Dan barang siapa yang mendapat Al-Quran tu yang berfungsi, dia akan jadi, Quran tu akan jadi petunjuk, akan jadi penjelasan dan furqan, menjadi membezakan kita antara yang betul dengan salah kan. Jadi barang siapa yang dapat nikmat ini, yang memahami Al-Quran dan memfungsikannya yang sebagaimana seharusnya, dia lah yang menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh taat kepada Allah, dia boleh ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dan syaitan sentiasa ada kan, kita belajar dalam daripada kisah Nabi Adam AS, syaitan sentiasa ada, dan bagaimana kita nak kekal atas kebenaran bila dah dapat petunjuk, dah tahu apa yang Allah perintahkan, dan still kena hadapi syaitan tu sendiri. Pada ayat 186 Allah dah berikan kita panduan bagaimana nak hadapinya, iaitu falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau kita tengok dalam Quran, biasanya perkataan hidayah selalu dia berlawanan dengan dal, kesesatan. Dan al-ghay pula dia berlawanan dengan ar-rushd. Jadi bagaimana kita nak, selepas kita dapat petunjuk hidayah tu, kita nak kekal dapatkan ar-rushd, dapatkan petunjuk kebenaran tu, caranya adalah walaupun dengan macam-macam bisikan syaitan tu, percayalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, ikutlah apa yang Allah cakap kan. Walaupun macam-macam yang syaitan bisikkan kepada kita. Dari situ kita akan tetap atas kebenaran insya-Allah. Dan sedikit kalau kita lihat realiti dekat Malaysia ni sendiri, apa yang berlaku kan. Kita dapat nampaklah sebenarnya bagaimana kita menyikapi tabiat makan tu sendiri dengan penyakit tidak berjangkit. Penyakit jantung adalah penyebab kematian utama di Malaysia, yang mana dipengaruhi, faktor risikonya adalah diabetes, hypertension, kolesterol tinggi, yang semua ni berkaitan dengan gaya hidup sebenarnya. Termasuklah makanan. Kita tengok lagi apa statistik kat Malaysia. Ini menarik. 95% rakyat Malaysia tak cukup makan sayur.
Jadi kita cakap tentang buah-buahan dan sayur-sayuran, kalau kita ada 20 orang, seorang je yang makan cukup. Jadi kita nampak kat sini sikap tabiat makan rakyat kat Malaysia lah. Apalagi kat sini contohnya tentang minum manis. Separuh daripada rakyat kat Malaysia ni memang minum manis setiap hari. Minuman yang disediakan setiap hari. Kalau obesity, yang ni berkaitan dengan kajian saya lah. Separuh daripada rakyat Malaysia dalam kategori berlebihan berat badan ataupun obes. Dan kita sebenarnya champion lah dekat Asia Tenggara ni, dekat Asia ni. Sebab negara-negara lain tak ada statistik setinggi ini. So poinnya adalah kenapa, bagaimana kita nak atasi isu ni berpandukan wahyu. Jadi saya nak bawa kepada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita melalui ayat-ayat tadi, iaitu dengan menguatkan kekuatan nilai kita untuk taat. Jadi jom kita perhatikan kembali bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan kita tentang makan ni kan. Kalau perasan kat sini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi nilai pertama yang kita perlu tanya pada diri kita contohnya, sejauh mana saya hargai nilai dicintai Allah? Kalau kita dekat rumah tu kan, contohnya kan suami tak suka makan tom yum. Agak-agak isteri akan masak tak tom yum kat rumah? Mungkin tak masak kan. Ataupun kalau kita ada pasangan yang tak suka makan durian. Jadi kalau kita suka makan durian, kita akan makan durian kat luar lah kan. Tak makan kat dalam rumah misalnya. Jadi yang ni kita lihat macam mana respon kita terhadap orang yang kita sayang kan. Dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yang Allah tak suka orang yang berlebihan. Jadi jiwa manusia yang dia ada nilai, dia menghargai cinta Allah tu, walaupun tinggi keinginan dia nak makan berlebih-lebihan, dia akan menahan, dia akan tahan diri. Sebab untuk disukai Allah, untuk dicintai Allah tu lebih bernilai berbanding makan yang berlebih-lebihan tadi tu. Jadi ini satu sudut pandang nilai yang kita boleh perhatikan. Dan pada ayat yang satu lagi, kita nampak tentang nilai iman, nilai syukur dan nilai pengabdian. Apakah tahap iman saya? Sejauh mana saya rasa saya nak membuktikan iman saya dengan taat perintah makan thayyib itu sendiri. Contohnya kita dalam bulan Ramadan kan, perintah berpuasa dalam bulan Ramadan ni sendiri bermula dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu. Jadi orang yang ada iman dia akan pilih untuk berpuasa. Jadi bagaimana pula kita menyikapi ayat ni kan? Sejauh mana saya nak buktikan yang saya ni beriman, lalu saya nak makan yang thayyibat. Dan nilai syukur, nilai pengabdian kan. Jadi semua benda ni saya akan kupas dalam buku yang akan diterbitkan. Yang ni sebenarnya projek tesis saya juga sebenarnya. Dan khusus untuk hari ni dengan masa berbaki sekitar kurang daripada 10 minit. Okay, kita fokus pada satu poin sahaja iaitu tentang kesyukuran. Jadi saya akan poin terakhir dalam perkongsian pagi ini adalah kita cuba kita kata menyuburkanlah rasa syukur. Bagaimana kita nak praktikkan rasa syukur ni sehingga melahirkan ketaatan. Ketaatan makan makanan yang thayyibat. Saya tak apa. Boleh slow-slow je, tak apa. Sebab kita bukan sejam, kita boleh sejam setengah insya-Allah. Start kita. Bahkan my tadabbur time boleh pergi ke 2 jam pun sebenarnya. InsyaAllah kita yang last kali kita akan buka sesi Q&A nanti insyaAllah. Masa lagi insyaAllah sampai 11.30 insyaAllah boleh? Okay, boleh. Okay, Alhamdulillah. So saya boleh melega sikit lah. Okay, insyaAllah teruskan dengan, okay, kita masuk pada poin syukur. Kalau tengok pada ayat tadi kan, hai orang yang beriman, makalah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi semua perkara ini berkaitan macam mana sikap kita, bagaimana kesungguhan kita untuk pilih bila terbentang makanan depan mata kita kan, kita nak pilih makan yang thayyibat ke ataupun makanan yang tak baik ke kan. Benda tu terkait dengan nilai kesyukuran yang ada dalam diri kita, nilai pengabdian, nilai iman dalam diri kita. Dan apabila ada usaha untuk meningkatkan ataupun menyuburkan ke semua nilai-nilai ini, dia akan melahirkan tabiat makan yang baik itulah.
kita perhatikan pada poin syukur itu sendiri. Yang pertama, apa maksud syukur? Jadi menurut Ghalib Al-Asfahani, kata syukur artinya menggambarkan ataupun mengingat serta menampakkan nikmat. Lawannya adalah al-kufru, iaitu melupakan serta menutupi nikmat. Jadi syukur ni ada 3 jenis. Yang pertama, syukur dengan hati, iaitu hati kita merasai ingat nikmat yang telah diterima. Yang kedua, dengan lisan, kita menyebut nikmat yang kita terima tu. Yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota tubuh badan. Contohnya, orang bagi kita sesuatu yang berharga dan kita tunjukkan dengan kita gunakan benda tu, kita tak rosakkan misalnya, dan kita manfaatkan perkara tu. Jadi tu antara bentuk kesyukuran lah, memfungsikan apa yang dinikmat, nikmat yang diperoleh tu. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota tubuh badan. Dan sebenarnya sedar tak sedar, Allah Subhanahu Wa Taala dah melatih kita sebenarnya dalam setiap solat. Sebab kita setiap solat sekurang-kurangnya 17 kali sehari, kita diperingatkan untuk bersyukur kepada Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, kan? Jadi sejauh mana kita betul-betul setiap kali kita solat, kita ingat balik apa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita. Jadi sebenarnya perkara ni boleh, kalau kita melafazkan, kita baca Al-Fatihah ni dengan penuh penghayatan, kan, boleh sebut Rabbil Alamin, kita ingat balik apa nikmat-nikmat sebagai yang daripada Rabbil Alamin, dari sudut rezekinya, penciptaannya, Ar-Rahmanir Rahim, nikmat Al-Quran tu sendiri, kan. Jadi kita kata tentang nilai syukur ni, seharusnya nilai yang disuburkan dalam jiwa kita setiap hari melalui solat itu sendiri. Dan saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini untuk sama-sama kita melatih kesyukuran kita, menyuburkan kesyukuran kita adalah dengan memerhatikan, memikirkan tentang sistem pencernaan manusia. Jadi sebelum tu mungkin saya nak ada satu poin kat sini saya nak kongsikan, iaitu tentang kesyukuran. Biasanya waktu bila, macam mana kita boleh bersyukur? Kadang-kadang kita melihat satu perkara tu, kita boleh memuji. Misalnya kita nampak, oh dia ada kereta yang besar, ataupun kaya lah dia, bestnya hidup dia, kan, dia boleh beli apa yang dia nak. Yang tu mungkin kita tentang pujian, kita puji nikmat yang kita nampak pada orang tu. Tapi kita tak rasa syukur sebab kita tak dapat apa-apa daripada dia. Kita nampak je, kan, dan kita boleh memuji, kita boleh rasa kagum, tapi kita tak rasa syukur sebab kita tak rasa kita tak dapat manfaat daripada dia. Tapi bila orang tu, dia memberi kita nikmat tu, dia memberi kita manfaat dan kita dapat rasakan manfaat tu, dari situlah timbul kesyukuran. Jadi macam mana kita nak rasa syukur kepada Allah? Kena hadirkan rasa tu, kena sedar, kena nampak apakah manfaat apa yang saya dapat. Apabila kita menyedari, kita cuba tafakur apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, dari situ akan rasa syukur, dari situ akan meningkatlah rasa kesyukuran tu. Jadi kita masuk yang pertama, iaitu kita masuk sebenarnya 2 poin sahaja, 2 poin, iaitu kita akan lihat kepada sistem pencernaan manusia dan kita akan lihat juga pada makanan tu sendiri. Macam mana kita nak mensyukuri 2 nikmat ni yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita. Kita tengok dalam surah Al-Infitar, Allah terangkan kepada kita penciptaan manusia. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa sahaja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Masya Allah. Siapa yang ada latar belakang biologi, kan, doktor ke nurse ke, ataupun kalau saya sendiri bidang sebagai dietitian, kan, bila belajar anatomi, belajar fisiologi, memang rasa sangat-sangat amazing betapa Allah Al-Khaliq, Allah Al-Musawwir menciptakan semuanya dengan sempurna.
kita tak ada rasa apa-apa pun, tak perasan pun. Semua proses ni berlaku dalam badan kita. Betapa sangat dahsyat lah kalau kita memahami fisiologi dan anatomi manusia itu sendiri. Jom kita lihat. Saya akan buka satu video ni. Kita lihat apa yang berlaku pada badan kita ketika kita makan. The digestive process starts in your mouth when you chew. Chewing breaks the food into pieces, while saliva mixes with food. Once you begin swallowing, the process becomes... Okay, kita tengok daripada beberapa checkpoint. Checkpoint pertama adalah di bahagian mulut. Kalau dekat mulut tu apa yang berlaku adalah okay. Kat mulut ni berlaku proses pencernaan tu sendiri berlaku di mulut apabila air liur kita yang mengandungi enzim akan memecahkan komponen-komponen makanan yang besar tu kepada komponen yang kecil lah. Yang jadi yang pertama sekali dia fokus kepada karbohidrat. Kalau dekat mulut ni kepada karbohidrat. Jadi kalau kita renungkan apa yang kita boleh pelajari daripada fenomena makan tu sendiri, sebenarnya proses pencernaan tu melibatkan terlalu banyak komponen dalam badan kita kan. Enzim kita, hormon kita dan semua tu kita boleh ibaratkan seperti pekerja-pekerja yang sangat berdedikasi, yang berinteraksi sangat smooth dan kita cakap setiap checkpoint tu akan mempengaruhi checkpoint yang seterusnya. Dan antara banyak checkpoint sistem pencernaan ni sebenarnya kalau kita kata yang dalam kawalan kita adalah kat mulut je. Sebab kat mulut sahaja kita kawal, kita nak kunyah ke tak, kita nak makan laju-laju ke tak kan. Dia sebenarnya apabila pernah tak kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah bekerja dalam satu pasukan dan berada dalam satu chain, satu kita kata rantaian kan. Kumpulan A kena settle kerja dia dulu, lepas tu pass kepada kumpulan B. Lepas tu kumpulan B akan pass lagi buat kerja bahagian checkpoint dia dan pass kepada kumpulan C. Dan apa yang berlaku pada checkpoint yang awal tu akan mempengaruhi checkpoint seterusnya kan. Contohnya kalau kita berada pada tim yang bekerja pada tengah-tengah kan. Lepas tu yang pihak yang awal tu tak buat kerja dia kan, kita pun rasa alah dia ni menyusahkan kita pula kan. Jadi kalau sedarilah bahawa kita ni sebenarnya contohnya kalau kita ada kuasa, bukanlah kita apa istilahnya? Saya nak cakap macam ni, kita ada pilihan nak mengunyah ataupun nak makan secara lahap. Bahkan pilihan untuk gigit makanan tu pun sebenarnya adalah bukti kesyukuran kita kepada organ kita lah. Sebab bila kita kunyah makanan tu elok-elok, dia akan membuatkan, contohnya saya cakap tentang makanan yang Allah SWT ciptakan tu, dia ada enzim di sendiri dan bila kita gigit, dia akan keluarkan enzim yang akan membuatkan proses pencernaan tu lagi mudah. Tapi kalau kita makan laju-laju kan, terus telan, sebenarnya benda tu akan mengakibatkan proses seterusnya lebih rumit. Jadi yang ni kita lihat yang pada yang pertama dan apa yang berlaku seterusnya, makanan ni akan masuk ke dalam. Once you begin swallowing, the process becomes automatic. Muscles in your esophagus propel food down to your stomach. Mixes with muscles in your esophagus. Okay, saya nak stop kat sini. Checkpoint seterusnya saya masuk kepada esophagus. Mungkin ada yang pertama sekali dengar perkataan esophagus. Jadi esophagus ni adalah saluran yang menyambung daripada mulut kepada perut. Jadi kalau kita bayangkan satu terowong kan. Kalau semata-mata terowong, tak ada otot, macam kita baling makanan dia jatuh kan. Tapi Allah SWT menciptakan esophagus ni sebagai yang berotot, jadi dia bergerak tu sangat smooth dan kita tak sedar pun. Kan? Bila kita makan, pernahkah kita fikir siapa yang nak gerakkan makanan ni turun ke bawah? Kan? Dan benda tu berlaku dengan sangat-sangat halus, sangat-sangat kita kata apa perkataan kita saya cakap tentang
dia punya communication antara otot yang menggerakkan tu sangat-sangat amazing lah. Sebab dia melibatkan arahan daripada otak kan. Sebab kalau benda ni tak ada, contohnya kalau orang yang stroke misalnya, orang yang stroke, orang yang ada gangguan pada otaknya, dia tak boleh telan. Jadi perkara ni satu perkara yang kita perlu syukuri, macam mana selama ni benda tu sampai kepada perut kita tanpa ada masalah. Dan satu perkara juga yang kita boleh renungi adalah setiap tindakan kita sebenarnya beri message kepada setiap checkpoint dalam badan kita. Contohnya bila kita memula untuk mengunyah, dia akan beri message kepada perut kita, okey, jom kita kena keluarkan gastric juice, kita kena sediakan perut untuk mula mencernakan makanan tu kan. Jadi kita tengok apa yang berlaku seterusnya kan, bila masuk kepada saluran esophagus tu, dia akan masuk ke dalam perut kita pula. Esophagus propel food down to your stomach. A ring-like muscle called the lower esophageal sphincter relaxes and Okay, yang ni satu poin penting. Daripada esophagus nak masuk kepada perut tu, dia ada pintu yang menjagalah daripada supaya komponen-komponen dalam perut tu dia tak naik ke atas. Jadi bila ada makanan nak masuk, baru dia buka dan makanan tu akan masuk lah. Kenapa ni penting? Sebenarnya dalam perut adalah persekitaran yang kita kata sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat bahaya. Kalau pernah tengok tak orang yang kena simbah asid? Asid ni pH dia rendah, macam 1/3. Bila kena simbah asid tu memang melecur lah, kita kata memang rosak lah kan. Bayangkan dalam badan kita ni ada satu bahagian komponen dalam perut tu sendiri yang kita kata persekitarannya sangat-sangat menakutkan kan. Kalau kita boleh bayangkan macam mana Nabi Yunus dimakan ikan kan, macam mana dia berada dalam perut tu, macam mana Allah SWT melindungi dia. Jadi perut ni dia mengandungi persekitaran yang sangat-sangat berasid yang tujuannya adalah untuk menyediakan ruang untuk mencernakan protein lah. Jadi untuk mencernakan protein memang perlukan persekitaran yang berasid. Dan kat situ dia ada pintu dia. Dan kalau rosak pintu tu, kita nampak ada orang yang sakit GERD kan. Pedih ulu hati sebab asid tu dia terkeluar. Kadang-kadang sakit GERD ni memang dia mempengaruhi banyak benda lah. Dia efek kepada isu mental juga sebab dia terkait banyak-banyak aspek juga. Jadi kita lihat sekecil-kecil pintu tu pun sangat besar manfaatnya untuk memastikan kesejahteraan tubuh badan tu sendiri. Food pass into the stomach. The stomach produces enzymes and acids, and stomach muscles mix food and liquid with digestive juices. Then, the stomach slowly empties this semi-fluid composition called chyme into the first section of the small intestine, called the duodenum. The pancreas makes enzymes that break down carbohydrates, fats, and proteins and delivers them to the duodenum through small tubes called ducts. The liver makes a digestive juice called bile. That helps digest fats and some vitamins and store it in the gallbladder. When you eat, your gallbladder squeezes bile through the ducts into your duodenum. Okay, sorry. Kat mana tadi? Section of the small intestine. Okay. Sekarang ni bila daripada perut akan masuk ke usus kecil. Jadi usus kecil adalah ruang untuk mula penyerapan makanan. Jadi kalau kita bayangkan badan kita ni, sebenarnya sistem pencernaan tu sendiri adalah satu lubang, kita kata lubang macam daripada mulut dan akan keluar ke kita punya tempat pembuangan air besar tu lah. Dan macam mana makanan tu berfungsi untuk masuk ke dalam sistem badan kita berlaku dekat usus kecil. Jadi usus kecil ni akan ada banyak kita kata pintu-pintu yang bersambung dengan sistem pengangkutan dalam badan. Jadi kalau kita tengok kat luar ni, sistem pengangkutan kita jalan raya lah kan, jalan raya yang menghubungkan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dalam badan kita yang menghubungkan setiap komponen tu adalah darah.
Jadi macam mana makanan tu masuk ke dalam darah, masuk ke dalam sistem pengakuan kita, benda tu berlaku dekat usus kecil. Jadi usus kecil ni kita boleh bayangkan sebagai pintu lah kalau kita ada rumah. Nak buka tu kita nak benarkan siapa je, kita nak orang yang baik-baik je kan masuk kan, kita tak naklah apa perompak kan masuk. Jadi itu peranan penting dekat usus kecil, dia nak pastikan yang masuk tu yang layak je masuk, yang dah jadi, yang dah makanan yang dah tercerna kan. Bakteria tak boleh masuk misalnya kan. Kalau bakteria masuk, dia ada imun sistem lah yang akan lawan. Jadi kalau kita lihat daripada mulut tu berlaku pencernaan karbohidrat, dekat perut berlaku pencernaan protein, dan bila masuk ke dalam usus kecil, dia akan teruskanlah pencernaan komponen-komponen macam lemak dengan karbohidrat lah. Called the duodenum. The pancreas makes enzymes that break down fats through small tubes called ducts. The liver makes a digestive juice called bile. That helps digest fats and some vitamins and store it in the gallbladder. When you eat, your gallbladder squeezes bile through the ducts into your duodenum. The peristalsis actions of the small intestine mix food with digestive juices and push the mixture forward for further digestion. Water and essential nutrients pass through the small finger-like projections called villi into the bloodstream. As peristalsis continues, the waste products of the digestive process move into the large intestine. Okay. Jadi bila melalui lepas kepada usus kecil tu, akhirnya bila banyak dah nutrition masuk ke dalam badan, yang sisa bakinya akan masuk kepada usus besar. Usus besar ni lah ada kita kata microbiota, ada bakteria-bakteria baik yang akan meneruskan lagi pencernaan. Mana-mana contohnya kalau ada kita kekurangan enzim kan untuk mencernakan kat situ peranan bakteria akhirnya untuk mencernakanlah apa yang tak tercerna tu sendiri. Dan bila masuk usus besar tu, dia akan keluar nantilah sebagai tinja. Jadi antara perkara yang boleh kita renungkan dekat sini adalah sebenarnya apa yang kita makan tu dia akan mempengaruhi jenis bakteria yang ada pada usus besar tu sendiri. Okay. Kita kata belaan kalau ada yang membela kucing dekat rumah kan, macam mana kita jaga kucing tu. Jadi sejauh mana kita jaga bakteria yang ada dalam usus besar kita ni. Apa yang kita makan akan mempengaruhi siapa yang ada kat situ. Contohnya bakteria-bakteria baik ni dia makan makanan dia macam sayur dengan buah lah kan. Tapi bakteria jahat ni makanan dia adalah gula. Jadi kalau kita minum banyak gula, kita sebenarnya membiakkan bakteria-bakteria yang tak baik tu. Jadi kita nak bela bakteria macam mana kan. Dan okay, saya dah masuk kepada slide yang seterusnya. Saya nak bawa kepada satu perkara yang nak kita sama-sama renungkan kat sini. Yang ni sebenarnya gambar usus kecil. Masya Allah, usus kecil, kalau siapa yang ingat yang saya kongsikan tadi, usus kecil ni adalah tempat penyerapan zat nutrisi. Dan kalau kita bentangkan usus kecil ni, dia boleh jadi seluas separuh gelanggang badminton. Saya tak tahu nampak ke tak saya punya cursor. Saya nak tunjuk kat sini ada yang gambar paling kiri tu adalah gambar paling besar lah. Kalau kita nampak, kalau kita perhalusi lagi, kita akan nampak apa yang berlaku dalamnya. Dia macam, usus kecil ni macam rambut Dia macam ada villi tu. Itu yang membuatkan dia sangat-sangat, luas permukaannya sangat besar. Jadi apa signifikannya luas permukaan yang besar ni? Kalau kita bayangkan, mungkin saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun ada pengalaman ni macam mana traffic jam kan kalau dekat tol kan. Bila dekat tol tu kan dia ada pintu nak masuk tu kan. Pintu nak lepas tol tu kan, kat situ tempat yang antara tempat yang selalu berlaku traffic kan. Traffic jam tu sendiri. Itu berlaku sebab pintu dia terhad. Kan, tempat nak lalu tu terhad. Lepas tu bila dah lalu pun dia jadi bottleneck kan. Daripada banyak stesen tu dia jadi 2 ataupun 3 lain sahaja kan.
Tapi kita lihat, perhatikan dalam usus kecil kita ni, pintu untuk masuk, untuk setiap zat nutrisi itu untuk masuk tu sangat luas, sangat banyak, kan? Sehingga kan bila kita makan tu, kita tak rasa pun rasa sesak. Tak adalah makanan tu rasa lama sangat dalam usus kan, apa tak habis-habis kan. Tapi sebab luas permukaannya sangat-sangat besar, kalau itu yang kita boleh gambarkan di seumpama separuh gelanggang badminton, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya dengan sangat teliti. Allah Al-Musawwir, memastikan sistem ni berjalan lancar kan. Dan kita tak perasan pun, bila kita makan, kita makan je kan sedap. Lepas tu kita tak terfikir pun yang proses ni semua berlaku. Setiap organ, setiap makhluk yang Allah ciptakan ni, setiap hormon, setiap enzim sangat taat melakukan tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada mereka. Dan macam mana kita mensyukuri penciptaan organ yang Allah berikan kepada kita ni kan, dengan kita menyedari betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sejauh mana kita nak menjaga semua nikmat ni daripada rosak kan. Jadi antara perkara yang mungkin kita boleh renungkan adalah contohnya kalau orang yang suka minum manis kan, sebab kajian telah membuktikan yang kandungan gula putih tu sendiri dia boleh merosakkan usus ni. Selain daripada gluten, GMO gluten kan. Jadi bila kita menyedari fungsi-fungsi yang setiap organ ni seharusnya melahirkan rasa sayang, rasa tak sanggup nak rosakkannya, dan kita berhati-hatilah untuk memilih makanan tu kan. Saya nak pergi patah balik ke belakang sikit cakap tentang perut tu sendiri. Kalau ingat balik, bila saya cakap tentang perut tu mempunyai persekitaran berasid tinggi dan sangat-sangat membahayakan sebenarnya. Bahkan sangat bahaya kepada struktur dinding perut tu sendiri. Sebab tu dia ada mucus ataupun kalau kita kata mucus, satu selaput air kita kata, untuk melindungi dinding tu daripada asid tu sendiri. Tapi bila seseorang itu dia kurang minum air, chronic dehydration, akan menyebabkan mucus tu nipis. Jadi kesannya dinding tu boleh terhakis juga. Jadi itu yang kita nampak, ada orang yang sakit gastrik kan. Dia makan tapi tak asid dekat perut tu merosakkan perut dia sendiri. Jadi itu antara kesan apabila seseorang tu kurang minum air kosong. Dia tak cukup minum air. Okay. Jadi kalau tadi kita rendung apa yang ada dalam badan kita, dan sekarang jom kita rendung pula apa yang ada kat luar kita. Dan sebenarnya fenomena makan ni menyedarkan kita tentang pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang ketauhidannya. Sebab apa yang berlaku dalam badan kita match dengan makanan kat luar ni. Pergilah kita mengembara ke mana kan, mengembara ke dunia, ke negara mana sekalipun, kita boleh nak makan makanan yang negara tu sediakan. Sebab apa? Sebab yang menciptakannya adalah Allah yang sama. Allah SWT yang menciptakan rezeki di sana, dan Allah SWT juga yang menciptakan organ dalam badan kita. Sebab tu dia match. Kan? Imun sistem mengenali makanan sebagai makanan. Contohnya dia mengenali protein sebagai protein. Dia tak melihat, oh yang ni bakteria. Kan? Itu kita belajar tentang pengesaan Allah lah melalui fenomena itu sendiri. Jadi sekarang kita melihat sedikit sebanyak macam mana kita boleh mensyukuri nikmat rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Antaranya yang pertamanya adalah tentang air itu sendiri. Air ni kalau kita lihat dari segi kalori, mungkin dia tak ada kalori lah, tak memberikan tenaga. Tetapi dengan meminum air, dia akan memberi kita tenaga. Sebab apa? Untuk sel menghasilkan tenaga, untuk sel berfungsi, melakukan proses metabolisme, dia perlukan air. Jadi sebab tu kalau ada orang makan tapi tak minum air, dia pun jadi tak bertenaga juga. Sebab proses nak menghasilkan tenaga tu perlukan air. Apa lagi? Kalau kita lihat kepada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, Masya Allah. Sebenarnya daripada matahari itu sendiri, dia ada tenaga, yang tenaga tu tak boleh ditransfer secara direct kepada kita. Tapi kita dapat tenaga tu apabila kita makan tumbuhan. Sebab tumbuhan yang ada, kita kata organ ke? Ataupun kita kata dia ada komponen daun, komponen dalam tumbuhan-tumbuhan sendiri yang menyerap tenaga daripada sumber matahari sendiri yang menghasilkan oksigen kan.
Dan itu yang memberikan, itu menjadi makanan kepada ikan-ikan misalnya, menjadi makanan kepada haiwan-haiwan, dan dari situ kita dapat makanan ataupun tenaga tu sebab kita makan ikan dengan sumber contohnya kambing, lembu semua tu kan. Macam mana pula dengan buah-buahan? Dari segi buah-buahan, kita boleh renung bermula daripada kulit tu sendiri. Macam mana bila kulit tu tidak dibuka, dia tak terus masak kan. Tapi bila buka tu, enzim tu terus keluar dan mula memasakkan buah-buahan tu sendiri. Dan setiap buah-buahan ni dengan warnanya, dengan segmentednya, contohnya kita cakap tentang buah orange. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala design buah tu banyak dengan air, tapi dia kecil-kecil kan, dia dalam bentuk ulas. Bila dia dalam bentuk ulas, kita boleh nak makan pun senang kan. Bayangkan kalau dia Allah SWT menciptakan dalam bentuk yang berbeza, mungkin kita nak makan pun susah kan, air asyik, jus dia asyik keluar je kan. Banyak perkara yang kita boleh renungkan daripada buah tu sendiri sahaja. Dengan kalau pokok buah durian tu sendiri, macam mana Allah nak jaga tekstur buah yang lembut dengan memberikan rangka ataupun kulit yang keras di luarnya kan. Kalau ikan pula, kalau kita makanan laut, kita nampak kat sini ada jenis binatang yang jenis rangka dalam, contohnya tulang dia kat dalam, ada juga jenis rangka luar kan. Dia punya yang menjaga dia rangka kat luar. Dan sebenarnya itu sebenarnya memudahkan kita untuk makan. Pernah tak terfikir waktu tengah makan kan, makan cubit ikan, pernah tak rasa senangnya nak makan ikan ni? Bayangkan macam kalau Allah ciptakan ikan tu dengan tulang dia bersepah kan, tulang dia penuh dekat ikan tu, nak makan sikit asyik dapat tulang je kan, susah. Tapi Allah SWT menciptakan ikan ni sangat, dia tulang dia kat tengah-tengah, jadi kita nak ambil pun mudah. Dan antara perkara yang selalu saya amazed bila raya korban lah kan, macam mana Allah ciptakan haiwan yang sangat besar tapi jinak untuk manusia. Kalau kita tengok lembu tu kan, saya personally saya agak takut lah tengok binatang-binatang besar ni kan. Tapi macam mana Allah SWT membuatkan binatang-binatang ternakan ini jinak, ditundukkan kepada kita, dan kita boleh dengan mudahnya menyembelihnya, dan kita boleh menikmatilah. Dan Allah SWT memang sebut juga kan dalam Quran, Allah yang menundukkan semua benda ni. Kita tak terfikir ke betapa mulianya, betapa Allah memuliakan kita dengan menundukkan haiwan-haiwan besar ni untuk kegunaan kita. Jadi itu sedikit sebanyak yang kita boleh fikir-fikirkan. Dan nanti buka puasa nanti bolehlah cuba tafakurkan bila makan tu, fikirkan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya menumbuhkan rasa kesyukuran, menumbuhkan rasa appreciate dengan nikmat organ kita ni, dan mahu memilih yang baik-baik. Sebab tak nak rosakkan usus kita, tak nak rosakkan kita punya hati kita, tak nak rosakkan perut kita. Sebab dengan nilai kesyukuran tu menumbuhkan rasa mahu makan yang thayyib. Jadi secara refleksi sebagai penutup, jom kita sama-sama renungkan terhadap perintah makan yang baik-baik ni kan. Setelah sedar besarnya nikmat sistem penciptaan badan saya, bagaimana saya nak bersyukur atas nikmat ni? Macam mana saya nak bersyukur dengan nikmat gigi, dengan nikmat perut, dengan nikmat usus kan? Dan setelah menyedari banyaknya khasiat segala tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang Allah berikan kepada saya, bagaimana saya nak bersyukur? Bagaimana saya nak mensyukuri apa yang Allah dah berikan? Sejauh mana saya rasa saya nak minum air kosong cukup? Sejauh mana saya rasa saya nak makan sayur kan? Sayur dengan buah cukup-cukup kan? Dan tentang larangan makan secara berlebih-lebihan, setelah tahu bagaimana makan berlebihan boleh ganggu sistem metabolisme saya. Contohnya bila seseorang tu makan berlebihan kan, bila sel lemak dia berlebihan, itu akan menyebabkan yang hormon kenyang lapar tadi tu tak boleh berfungsi baik lah. Sebab tu dia tak boleh nak rasa kenyang misalnya. Jadi menyedari benda ni sejauh mana saya
sikap saya terhadap larangan Allah tu. Adakah saya masih nak makan berlebih-lebihan ataupun saya nak berhenti makan berlebih-lebihan contohnya. Jadi yang tu slide terakhir saya. Moga-moga sikit sebanyak membantulah semua yang mendengar kat sini dan menumbuhkanlah rasa kesyukuran kepada Allah lalu melahirkan ketaatan untuk ikut apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita, khususnya tentang perintah dan larangan makan. Okay, yang tu je dulu. Wallahu alam. Saya serahkan kepada Ustazah Nik Fatma kembali. Jazakillah khairan Cik Ayat untuk kupasan tadi. Masya Allah, sangat-sangat membuka mata. Siapa setuju kupasan pada pagi ini sangat-sangat membuka mata kita? Mungkin boleh komen di ruangan komen nombor 1 insya-Allah. Tadi ada yang PM saya, Masya Allah Ustazah, bagus sangat sesi pada hari ini kan. Kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita makan, kadang-kadang sambil tengok phone. Kita tak sempat nak menghargai makanan yang ada di depan mata kita kan. Mungkin waktu iftar ni mungkin kita tak tengok phone aku, mungkin sebab dah lapar sangat kan. Fokus iftar kan mungkin. Tapi penting juga kita selitkan pada anak-anak kita bahawa ada makanan di hadapan mereka tu, kita sama-sama syukuri kan. Kita bersyukur bahawa Allah berikan makanan kepada kita. Allah berikan kita nikmat gigi untuk kita kunyah makanan tersebut. Kita selitkan kepada anak-anak kita perkara-perkara tersebut insya-Allah. Jadi saya buka kepada soalan jika ada. Tuan-tuan puan-puan boleh tanya soalan. InsyaAllah kita ada masa lagi. Kita bukalah sama ada 2 atau 3 soalan insyaAllah. Siapa yang nak tanya soalan boleh type soalan dan boleh type soalan di tepi tu. Okay? Supaya saya tak tertinggal lah. Okay? Terima kasih Puan Salina. Komen 1. Tuan Fazli. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang komen. Alhamdulillah. Okay, jemput tanya soalan insyaAllah kepada Cik Ayat Ibrahim. Bukan senang kita nak ada sesi macam ni, sesi tentang makanan, kan, tentang diet dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan puan-puan ada soalan yang lebih menarik, mungkin boleh membantu orang lain untuk dapatkan ilmu baru pada hari ini insyaAllah. Okey, soalan pertama daripada Tuan Faisal insyaAllah. Macam mana nak kontrol makan? Menarik juga ni. Okey, kalau sebut tentang kontrol makan, dia boleh ada beberapa aspek lah. Kalau cakap tentang dari segi ilmu, pertama sekali kalau kita tahu tentang ilmu, kalau ingat baik daripada slide saya tadi tu, bila kita tahu tentang kita tahu macam mana, kita tahu apa keperluan badan kita, jadi kita boleh control portion size tu dengan kaedah pinggan tadi tu lah. Pinggan suku-suku separuh dengan ataupun kaedah lain kita belajar untuk mengukur. Tapi ini agak advance lah untuk kira kalori, semua tu agak advance lah. Kalau nak tahu benda ni sebaiknya boleh jumpalah dengan nutritionist ataupun dietitian. Yang ni saya sebut tentang ilmu lah. Dan pada masa yang sama, bagaimana nak kontrol makan tu dari sudut kemahiran. Kemahiran, sebab manusia ni elemen dalam diri manusia tu kita ada banyak elemen. Kita ada emosi, kita ada pemikiran, kadang-kadang craving kan. Craving, lepas tu tengok dekat bazar makan semua benda yang kita nak, macam mana kita nak kawal. Dan benda tu perlukan kemahiran. Kemahiran yang tu kaunselor boleh bagi. Yang tu kaunselor boleh jumpa kaunselor lah kalau nak latih macam mana nak manage emotion tu kan. Contohnya ada orang yang terganggu dengan emotional eating. Bila dia stres je, dia cari makan dan benda tu tak terkawal. Jadi perlu belajar bagaimana ada kemahiran untuk menghadapi emosi tersebut. Ada orang mungkin dia bukan emotion tapi lebih kepada pemikiran dia. Dia ada peraturan tentang diet, dia ada banyak alasan bila dia nak makan ataupun dia tahu dia tak sepatutnya makan ni tapi sentiasa ada alasan-alasan kan. Yang membuatkan dia rasa tak apa sebenarnya. Kan? Jadi tak boleh nak kawal kat situ. Jadi yang tu pun perlukan kemahiran lah. Jadi macam mana nak buat perkara tu memang spesifik. Kalau nak belajar kemahiran tu boleh jumpa dengan kaunselor antaranya. Dan kalau nak belajar benda tu melalui pembacaan dengan penerapan nilai, contohnya dalam slide saya tadi pun cakap tentang penerapan nilai kan, yang tu boleh kita bangunkan sendiri, kita boleh suburkan sendiri kan, kita bina kekuatan nilai dalam diri kita dan benda tu akan membantu kita untuk mengawal nafsu tu. Mungkin yang tu jelas kan?
Alhamdulillah, terima kasih kepada jawapan tadi. Alhamdulillah. Soalan seterusnya ada ditanya oleh Cik ataupun Puan Nadia. Dia tanya soalan untuk Cik Ayat. Syaitan tu dirantai kan masa bulan Ramadan. Tapi kenapa kita ni tak dapat nak kawal nafsu kita? Nafsu kita di bazar Ramadan, kita nak beli macam-macam makanan kan. Kita masa iftar tu kita nak berbuka tu, kita nak air tu 2-3 jenis air kan. Mocha lagi, Katira lagi kan, Bandung lagi kan. So mungkin boleh berikan penjelasan tentang soalan ni insya-Allah. Okey. Sebabnya adalah yang mempengaruhi kita bertindak bukan syaitan semata-mata lah. Kan? Syaitan tu dia ada 11 bulan. 1 bulan je tak ada. Jadi 11 bulan tu macam mana syaitan membentuk pemikiran, membentuk sistem nilai kita. Jadi perkara itu yang perlu kita tepis lah, perlu kita tazkiyah. Kita perlu bersihkan jiwa kita, fitrah kita supaya berada atas jalan yang lurus ni kan. Jadi syaitan tu dia ada di luar Ramadan ni. Jadi macam mana kita menghadapi syaitan tu dengan tak taat kepada dia, sentiasa berusaha untuk mengimani Allah, falyastajibu li kan, kita respon kepada perintah-perintah Allah tu, dan itu akan membuatkan kita kata seruan syaitan tu. Sebab syaitan ni satu perkara, kalau kita belajar Quran, kita akan belajar satu sifat tentang syaitan ni. Bila kita selalu taat, dia akan lagi kuat. Walaupun to the extent dia boleh bagi perintah kepada kita dan kita akan ikut. Tetapi bila kita memilih untuk menyalahi dia, benda itu akan membuatkan dia lemah dan itu akan memberi kekuatan kepada kita lah. Jadi untuk kita menguatkan dia, kita kena kuatkan kita punya kekuatan qalbun, kekuatan hati kita, supaya contohnya dalam bulan Ramadan ni syaitan tak ada dan kita kembali kepada fitrah kita kan. Ruang untuk kita betulkan balik cara kita berfikir, ruang untuk kita betulkan balik cara kita beremosi ikut panduan Allah dan bertindak ikut apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita. Dan itulah sebenarnya perisai takwa, itulah peranan takwa sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih Cik Ayat. Seterusnya ramai yang tanya tentang bila buku Berdamai dengan Diet ni akan rilis. Saya pernah tanya Cik Ayat sebelum ni, insya-Allah pada bulan Mei. Betul Cik Ayat? Asalnya niat dan bulan Mei, tapi ada perubahan sikit sebab bulan Mei kena hantar expert reviewer. Jadi mungkin bulan Mei tu, bulan April hantar expert reviewer, bulan Mei tu mula design layout. So mungkin bulan Jun. Bulan Jun, okey. Semua-semua ternanti buku ni insya-Allah Berdamai dengan Diet. Jarang kita tengok buku-buku yang begini kan, mengajar kita untuk kita mensyukuri makanan dan sebagainya insya-Allah. InsyaAllah kalau ada info nanti kami akan kongsikan juga insyaAllah. Okey, seterusnya ada kebaikan ke dalam pengambilan air yang beralkali? Asasnya kalau kita nak belajar tentang makanan-makanan yang baik kepada manusia ni, dia punya golden standard adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita lah. Sebab itu jalan mudah untuk kita memahaminya. Jadi kalau kita cakap tentang air beralkali ni, memang air yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, contohnya sumber minuman air bersih tu dia memang sedikit beralkali lah. Jadi yang lebih utama adalah sebenarnya komponen apa yang ada dalam air. Jadi air kita ni bukan semata-mata H2O sahaja, tapi dia ada mineral dia yang diperlukan. Jadi bila kita minum air yang bermineral ni, dia akan memberi manfaat lah kepada badan kita. Jadi kalau kita nak sebut tentang beralkali semata-mata, sebab ada kalau kita cakap tentang air, dia boleh beralkali dengan apa-apa saja kan. Kita boleh je letak komponen ataupun bahan besi misalnya kan, membuatkan air itu beralkali kan. Tapi seharusnya yang lebih penting adalah komponen mineral yang Allah berikan kepada kita, itu yang menjadikan dia beralkali, itu yang sihat untuk kita lah. Contohnya kalau kita ambil contoh macam mana Allah beri kita air zam-zam misalnya, ataupun air terjun yang bersih tu kan. Kalau kita tengok komponen mineral yang ada dalam tu, benda tu sihatlah untuk kita. Jadi kalau kita ambil air mineral, contohnya air daripada bawah tanah misalnya kan, yang bersih kan. Jadi yang tu memberi manfaat lah kepada kita. Okay, Alhamdulillah. Seterusnya ada yang tanya, makanan masuk perut dulu ke atau usus dulu? Okey, seperti mana video tadi, kita masuk perut dulu insya-Allah. Dia proses di situ barulah ke small intestine dengan large kan. Alhamdulillah. Okey, seterusnya soalan
apa keperluan pesakit ataupun orang awam ambil minuman ataupun suplemen ataupun air detox? Air detox. Okay. Benda tu asasnya memang badan kita ni dia ada organ detox kita sendirilah. Cakap tentang organ detox kita, contohnya kita punya buah pinggang, kita punya hati. Jadi memang badan kita perlu detox. Konsep detox ni adalah kemampuan badan kita untuk mengeluarkan toksin-toksin lah. Jadi yang saya nak kata tentang lebih utamanya adalah kita memastikan organ detox kita ni berfungsi baik dengan jaga pemakanan kita. Contohnya banyakkan makan sayur hijau supaya kita punya kita punya liver tu dapat zat dia sendiri kan. Diperlukan vitamin B, diperlukan semua zat untuk dia berfungsi dengan baik. Kita minum air yang cukup supaya buah pinggang kita boleh berfungsi dengan baik misalnya. Jadi yang lebih utama adalah kita memastikan organ detox kita berfungsi dengan baik. Jadi kalau cakap tentang keperluan untuk minum air detox tu, saya personally saya tak buat kajian lah tentang. Jadi saya kena semak dulu air apa yang diminum tu kan. Jadi betul ke air tu membantu detox dan apa maksud air tu buat detox. Jadi benda tu saya tak boleh nak jawab secara direct sebab saya tak tahu air apa tu. Jadi tapi poin yang penting adalah penting kita jaga pemakanan supaya organ detox kita berfungsi. Okay. Alhamdulillah jawapan yang tepat kan daripada Cik Ayat. Alhamdulillah. Seterusnya, terima kasih kepada Puan Asia Ayub ada menulis sedikit refleksi di situ. Alhamdulillah, terima kasih. Seterusnya daripada Ustazah Syafawati, apakah kelebihan air mineral yang disebut naturally oxygenated, high content of dissolved oxygen kepada sistem tubuh badan? Kalau saya nak cakap secara umumnya, secara jujurnya saya tak ada buat kajian lah tentang apa manfaat ataupun saya tak baca lagi jurnal tentang air tersebut. Tetapi secara asasnya oksigen tu memang penting lah kan. Kita dapatkan oksigen tu daripada pernafasan kita dan dia berkait dengan kesempurnaan ataupun kesihatan sistem pengangkutan badan kita. Dan cakap tentang air, memang sistem pengangkutan kita iaitu air itu sendiri, dia akan mempengaruhi kualiti sistem pengangkutan tu lah. Jadi kalau air yang kita minum tu berkualiti kan, dia berfungsi lah. Contohnya saya tak boleh nak jawab secara direct, cuma kalau kita ambil air daripada kalau kita gunakan golden standard, contohnya air zam-zam misalnya, ataupun air bawah tanah ataupun air terjun yang mana Allah SWT kurniakan kepada kita, bila air yang ini yang berkualiti yang kita minum, dia akan membuatkan kita punya sistem pengangkutan tu baiklah berbanding dengan kalau kita minum air sirap ke air yang bermacam-macam warna tu lah. Jadi poinnya adalah kita dapatkan air yang bersih lah, air yang berfungsi macam tu. Alhamdulillah. Kita kena amalkan lah kan 8 gelas sehari tu kan Cik Ayat. Maksudnya banyakkan ambil air putih kan. Waktu berbuka tu kita kurangkan kan air yang bergula tu kan, dan kita banyakkan air putih, air yang untuk memenuhi keperluan badan kita lah, supaya kita nak tarawih pun kita rasa ringan badan kita kan, tak terasa berat, kita boleh tak mengantuk kan semasa tarawih, kita nak tilawah selepas tarawih pun boleh kan. So itulah mempengaruhi air kita dan pemakanan kita waktu iftar. Okey, seterusnya ada soalan daripada Dr. Munirah. Dr. Munirah ni peserta kelas-kelas Mutiara Tadabbur, alhamdulillah. Dia bertanya, makanan yang tidak habis disimpan kerana tidak habis dimakan, makanan yang tidak habis kan disimpan, dan kalau kita makan makanan tak habis tu, adakah nutrien makanan tu masih kekal? Maksudnya masih adalah nutrien kalau kita makan makanan yang tak habis tu. Dia tengok kepada sejauh mana kesegaran benda tu kan. Sebenarnya asalnya bila kita masak memang nutrien akan berkurangan lah. Basically daripada kita masak tu memang nutrien akan berkurangan. Dan spesifiknya contohnya kalau kita simpan makanan yang berprotein, contohnya histamin dia akan lebih, apa ni saya nak cakap proses penguraian makanan akan berlaku lah dalam makanan bila dia disimpan lama. Jadi sebaiknya memang disarankan makan fresh. Kalau nak kata
adakah zat tu masih ada? Zat tu masih ada, cuma dia memang akan berkurangan dan dia jadi kurang baik lah untuk di consume. Menjawab ke soalan. Poinnya tak ada masalah pun nak makan sebab zat tu masih ada tapi dia memang akan berkurangan lah. Lebih baik makan yang fresh lah kan. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya boleh Cik Ayat kongsikan tips supaya saya dapat konsisten beramal dengan wahyu Allah tentang diet pemakanan. Masya Allah. Bagaimana kita nak konsisten? Perkara ni kalau saya sebut tentang pengalaman sendiri, dia sangat terkait dengan ilmu jugalah. Ilmu berterusan untuk kita memahami ataupun untuk kita appreciate apa yang kita makan kan, ataupun kita rasa nak memilih makan yang baik berbanding dengan makan yang tak baik kan. Dia terkait dengan sejauh mana kita ada ilmu tentang apa yang kita makan tu. Jadi kalau kita menyedari, kita cari ilmu, kita tahu apa yang baik untuk kita dan kita sedari benda ni baik untuk kita, kita akan lebih bermotivasi untuk ambil makanan tu. Tapi kalau kita tak ada ilmu tentang tu, dia tak timbullah kesedaran tu. Jadi kat sini saya cakap tentang pentingnya untuk berterusan belajar, memahami tafakur tentang makanan tu sendiri dan mengenali diri kita sendirilah, spesifik tentang fungsi badan kita ni. Betul. Alhamdulillah. Dengan ilmu tu lah kita boleh. Macam hari ni kan kita dapat ilmu tu. So kita dapat ilmu hari ni tentang syukur kan. Kita tengok makanan tu dengan kacamata kesyukuran kan. Jadi ilmu tu lah yang boleh mendorong kita. Selepas ni mungkin kita akan, inilah hari ni lah poinnya kita boleh bersyukur selepas ni apabila kita nak makan kan. Apabila kita menyediakan makanan tu pun, ya Allah, ada ikan hari ni Allah bagi kan. Kita duduk siang ikan tu kan. So kita lebih bersyukur selepas ni insya-Allah dengan adanya ilmu yang Allah berikan. Alhamdulillah. Okey, seterusnya saya rasa soalan saya dah tak terima soalan baru. Kita akan raikan ada 2 lagi soalan yang terakhir ini insya-Allah. Daripada Puan Marlina, dia bertanya tentang selalu orang sebut jom diet kan. Boleh ke saya anggap diet tu boleh makan tapi jangan berlebihan. Contoh kalau dia suka makan aiskrim ke coklat ke, boleh makan aiskrim ataupun coklat tu tapi jangan berlebihan. Boleh ke macam tu? Ya, boleh. Sebab memang dunia ni pun Allah SWT ciptakan untuk kita enjoy juga kan. Dan kita masing-masing kena tahulah batasannya. Aiskrim tu tak adalah setiap hari kan contohnya kan. Tapi kita kena tahu batasan kita dan setiap individu keperluan ataupun dia punya isu dia berbeza. Kan? Contohnya kalau orang yang diabetik, dia memang dah tak boleh dah nak makan aiskrim semua tu kan sebab badan dia tak mampu nak proses benda tu. Kalau orang dah sakit buah pinggang misalnya, macam-macam lah kan. Jadi kita kena tahu kondisi badan kita dan definisi makanan yang thayyib tu berbeza untuk setiap individu bergantung dengan kondisi badan dia. Jadi kita kena cakna benda tu lah dan berpada-padalah dengan makanan. Okey, terima kasih Cik Ayat. Seterusnya ada yang tanya, sekarang ni ramai orang sebut redox berbanding detox. So apa kaitan redox ni dengan ilmu Al-Quran? Masya Allah. Saya tak boleh nak jawab. Menarik soalan tu. Okey, alhamdulillah. Tak apa, kita terima kasih kepada yang bertanya soalan. Tapi insya-Allah kita boleh, insya-Allah moga-moga Allah lorongkan lagi ilmu ni, insya-Allah akan dijawab oleh mungkin speaker lain ataupun mungkin penceramah lain di luar sana insya-Allah. Jadi kita raikan Cik Ayat kata dia tak mampu untuk menjawab soalan ni insya-Allah. Okey. Seterusnya bolehlah kita raikan satu lagi. Perlukah pengambilan jamu? Jamu yang dijual di pasaran untuk wanita yang dikatakan untuk kebaikan dalaman. Yang ni soalan terakhir. Saya minta maaf kepada semua peserta. InsyaAllah soalan yang terakhir. Okey, saya cakap tentang prinsip je lah. Makanan-makanan ni kita lihat, kalau kita perhatikan keadaan kita sekarang, bukan keadaan maksudnya, kita ada makanan yang asas yang Allah SWT kurniakan kepada kita secara semula jadinya, dan ada bentuk-bentuk pemakanan berbentuk suplemen kan.
Dan kita nak jawab boleh ke tak boleh makan tu terkait dengan ilmu kita tentang benda yang kita nak ambil tu. Sejauh mana kena tahu apa kandungan yang kita nak makan tu dan sejauh mana benda tu baik ataupun tidak kepada kita. Dan benda tu terkait dengan kita punya justification lah dengan ilmu yang kita ada tu kan. Contohnya kalau kita cakap tentang makanan suplemen, memang asasnya kami mengesyorkan untuk banyakkan ambil makanan, bukanlah kita priority, memang kita priority makanan yang segar, yang semula jadi kan. Dan yang supplements tu mereka yang tak yakin dengan makanan harian dia tak cukup misalnya kan, tak cukup, lalu dia pun ambil lah, pilih untuk ambil makanan tambahan suplemen misalnya. Dalam konteks jamu tu sendiri pun dia terkait dengan makanan tambahan kan, daripada makanan yang biasa kita makan ni. Jadi sama ada nak tahu tentang boleh ke tak makan jamu tu, sejujurnya saya tak boleh, saya bukan jenis yang terus kata no, terutama dengan perkara yang saya tak habis belajar lagi. Khusus jamu ni pun saya tak study tentang jamu ni. Tapi poin daripada perspektif seorang dietitian tu sendiri, saya akan lebih sarankan untuk makan yang kita fokus kepada makanan yang toyib tu sendiri, makan yang Allah kurniakan kepada kita. Benda-benda tambahan tu kalau nak ambil, kena study dulu apa kandungan dia dan kemudian baru kita decide sama ada benda tu baik atau tidak untuk kita. Betul-betul, saya setuju apa yang Cik Ayat beritahu. Makanan tambahan yang kita nak ambil tu, kita kena tahu asas ilmu dan kita perlu tahu betul-betul kandungan dalam suplemen tersebut. Bukannya kita dengar daripada orang lain, saya sarankan awak ambil ni, bagus lah kan. So kita kena tahu betul-betul apa kandungan dalam suplemen tersebut kan. Sekarang lahir banyak macam-macam suplemen ada kan. So kita kena tahu apa kandungan dan sebagainya dengan ilmu apa yang kita ambil tu. Bukannya kita main telan je kan semua suplemen. InsyaAllah kita berhati-hati insyaAllah lepas ni supaya tak mudaratlah kepada badan kita insyaAllah. Okey, saya mohon maaf kepada semua peserta, mungkin tak dapat nak meraihkan semua soalan, tapi insyaAllah Cik Ayat Ibrahim ada di Facebook. Mungkin boleh rujuk beliau di Facebook beliau, insyaAllah boleh PM, boleh kontak beliau di Messenger Facebook ke kan, insyaAllah boleh Cik Ayat kan. Kalau soalan-soalan yang beliau mampu jawab, insyaAllah boleh beliau jawab insyaAllah nanti. Okey, Alhamdulillah kita dah penghujung program kita. Saya nak beritahu kepada semua peserta, My Tadabbur Time insyaAllah akan ada lagi next nanti insyaAllah bersama dengan Ustaz Muin insyaAllah pada hari Sabtu ni. Ustaz Muin akan menyampaikan surah At-Taubah insyaAllah, beberapa ayat daripada surah At-Taubah, tadabbur ayat pilihan surah At-Taubah insyaAllah pada hari Sabtu ini pada pukul 10 pagi hingga 11.30 ataupun hingga 11.45 pagi esok insyaAllah, pagi Sabtu nanti insyaAllah. Jadi jemput semua untuk sama-sama join nanti. Kepada yang belum daftar lagi My Tadabbur Time secara rasminya menjadi peserta My Tadabbur Time, boleh daftar sekarang. Link kami dah letak di komen, nanti boleh tekan link dekat komen daftar My Tadabbur Time dahulu, supaya anda dapat notifikasi setiap kali ada program nanti. Ada 7 lagi program My Tadabbur Time berbaki lagi insyaAllah, dan semua nota dan sebagainya kami akan kongsikan, dan rakaman juga kami akan kongsikan di grup Telegram peserta insyaAllah. Jadi kalau jadi peserta secara rasmi ni, alhamdulillah dapatlah kelebihan-kelebihan tersebut. Dan seterusnya, kalau semua tahu, pihak Mutiara Tadabbur ada mengeluarkan e-book percuma, e-book pengajaran 30 juzuk Al-Quran secara percuma. Tuan-tuan puan-puan boleh download nanti insya-Allah, dan boleh tekan link yang disediakan di ruangan komen insya-Allah. E-book ni percuma sahaja, boleh download dan boleh guna sepanjang Ramadan. Mungkin hari ni baca juzuk 7, mungkin kita boleh tengok dalam juzuk 7 tu ada apa pengajaran dalam juzuk 7. At least kita tahu beberapa pengajaran dalam juzuk yang kita baca insya-Allah. Dan seterusnya Mutiara Tadabbur juga, selain kita mengajukan kelas dan sebagainya, Mutiara Tadabbur ada kedai buku online, kedai buku online, dan kami mempromosikan buku-buku asatizah kita, antaranya Ustaz Syahari Abdul Rahman, Ustaz Imran Zaki, kan, dan penulis-penulis lain, Ustaz Zulkhair
diary dan sebagainya. Ada bermacam-macam buku di OnPay Mutiara Tadabbur, dan berita baik juga untuk semua. Kompas 114 Ustaz Syari yang terhenti hari tu habis stok. Ramai sangat yang tanya, Ustazah ada lagi tak Kompas, ada lagi tak? Kan saya mampu jawab, Kompas 114 dah habis stok kan. Alhamdulillah minggu ni kami dah restock, HQ dah restock Kompas 114. Nanti boleh dapatkan insya-Allah di link yang disediakan insya-Allah. Dan yang terakhir, Ramadan kali ni kita tak nak kita je ada ilmu tadabbur. Kita nak anak-anak kita juga ada ilmu tentang Al-Quran, tentang bagaimana dia nak mencintai Ramadan kan. Kami ada menjual buku-buku kanak-kanak buku-buku kanak-kanak tentang Ramadan, yang bahagiannya Ramadanku ni mak ayah pun boleh baca insya-Allah. Dan ada My Ramadan Sticker Book. Yang My Ramadan Sticker Book ni kami saya sendiri pun guna untuk anak saya. Anak saya 5 tahun, saya guna My Ramadan Sticker Book ni untuk beliau. Seronok apabila dia solat, kita boleh letak stiker kan. Apabila dia puasa, kita letak stiker dekat sini. Ada ruangan-ruangan untuk dia letak stiker. Jadi akhir Ramadan nanti kita boleh tengok anak kita dah puasa berapa hari dalam sebulan. Anak kita dah solat lengkap ataupun tidak kan. Dia sebagai tracker solat dan sebagainya. Ada komik Ramadan, kalau anak kita suka bacaan santai dan sebagainya, kita boleh berikan dia komik Ramadan supaya dia dapat ilmu tentang Ramadan melalui santai, iaitu komik kan. Dan yang istimewanya dengan komik Ramadan ni ada diberikan checklist amalan harian anak-anak kita. Dia buat apa pada hari tersebut, dia baca Al-Quran, dia solat, dia taat ibu bapa dan sebagainya. Dan ada banyak lagi lah produk-produk yang ada untuk kanak-kanak dan sebagainya. Dan yang terbaru yang kami baru je tambah, ada stiker wuduk. Ada stiker wuduk. Mungkin anak-anak kita bulan Ramadan ni kita nak dia konsisten ambil wuduk apabila nak baca Al-Quran dan sebagainya. Kita boleh lekatkan stiker wuduk ni di di bilik air. Macam saya pun saya lekatkan kat bilik air. So anak saya 5 tahun tu, Mama, Umar ambil wuduk so dia tengok dekat stiker wuduk tu step-step untuk ambil wuduk. So memudahkan anak-anak kita. Okay, ada buku modul hafazan. Ni pun saya dapatkan untuk anak saya juga. Kita nak cek hafazan dia pada bulan Ramadan. Mungkin anak kita dalam buku rekod hafazan ni bermula daripada 4 tahun lagi. Ada silibus dia. 4 tahun tu anak kita dah boleh cuba menghafal Al-Fatihah dan 3 kul. Dan surah-surah yang pendek lagi lah. Dan 5 tahun ada surah-surah dia. Dan 6 tahun ada surah-surah dia. Jadi anak kita dah 6 tahun tu dia dah menghafal banyak dah surah-surah sebelum dia masuk darjah 1 kan. Tapi ni perlukan kerajinan ibu bapa lah untuk cek hafazan anak-anak. Dan buku modul ni membantulah kita nak cek. Okey, anak kita checklist dia dah hafal surah mana dan sebagainya insya-Allah. Ini semua supaya anak-anak kita terisi waktu Ramadan dia. Moga-moga anak-anak kita lebih mencintai Al-Quran waktu Ramadan dan lebih dia faham tentang puasa tu, hakikat puasa dan sebagainya. Wallahu alam. Saya rasa itu sahaja. Nanti boleh dapatkan semua tu dekat link kami dah kongsikan di ruangan komen insya-Allah. Jadi jazakillah khairan kepada Cik Ayat Ibrahim atas perkongsian tadi dan soalan-soalan yang dijawab tadi. Alhamdulillah sangat membantu kita, sangat membuka mata kita, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada 200 lebih tadi yang menonton di Facebook Live. Insya-Allah jumpa lagi di sesi seterusnya My Tadabbur Time edisi Ramadan pada hari Sabtu ini insya-Allah bersama Ustaz Muin insya-Allah. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Okey, jazakillah khairan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.